Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini Alhamdulillah syukur kita kali lagi kita dapat sama-sama kita buat adakan satu lagi majlis ilmu secara online. So ini antara majlis ilmu yang kita cuba untuk adakan setiap minggu. So orang ramai untuk lebih faham pasal ilmu-ilmu berkenaan perancangan pewarisan, perancangan legasi untuk berkenaan dengan urus pelaka. Dan untuk kali ini kita bawakan forum Jumaat. Forum Jumaat ni kita buat secara bersiri, dan untuk siri-siri yang akan datang kita akan bawa lebih banyak topik, tapi untuk siri pertama sehingga keempat kita nak buat siri berkenaan faraid, berkenaan faham faraid. So kepada orang ramai kat luar sana boleh dapatkan apa tu, bila join kita, boleh bila tonton FB Live bersama dengan kita, dapat lebih pemahaman berkenaan faraid, dapat bertanya kalau ada soalan, boleh bertanya di ruangan komen FB Live kita, soalan-soalan berkenaan faraid. Sebab apa? Sebab untuk forum ni kita bawakan orang yang pakar dalam bidang faraid. Sekejap lagi kita akan perkenalkan tamu yang kita jemput untuk bersama dengan kita. Dan apa yang lebih baiknya adalah untuk forum Jumaat ni kita bawa tetamu yang kita adakan ni sebanyak 4 sesi. So ada 4 sesi, kita ada 4 kali kesempatan untuk bertanya soalan berkenaan dengan faraid. So kita akan lebih faham betul-betul lah berkenaan faraid. Okey, dan untuk siri pertama forum Jumaat pada hari ini, kita bawakan tajuk kejamkah faraid. Dia ada persoalan. Soalan tu, kejamkah faraid. Kenapa kita bawa tajuk macam ni? Mungkin dengar macam agak kontroversial lah tajuk tu, tapi sebenarnya kita timbulkan persoalan. Kejamkah faraid ni adalah persoalan yang sering kita dengar daripada masyarakat di luar sana lah. So kenapa kita bawa dengan tajuk ini adalah kita nak untuk siri pertama ni kita nak penjelasan ringkas terlebih dahulu. Faraid tu apa dan macam mana faraid tu berlaku, dan adakah pandangan ataupun pemahaman kita di luar sana bahawa faraid adalah satu hukum yang menindas ke ataupun kejam, betul ataupun tidak. So kita nak betulkan pandangan masyarakat di luar sana yang bahawa sebenarnya faraid ini adalah satu hukum yang sangat indah dan sangat adil yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So melalui forum kita sebanyak 4 sesi ni, kita nak kenal lebih dalam apa itu faraid, kita nak tahu apa yang faraid sediakan kepada kita, dan macam mana pembahagian-pembahagian dalam faraid ini. Dan apa yang lebih menarik adalah perbincangan kita dalam forum Jumaat ini. Kita nak berbincang melalui satu platform yang mana kita berpandukan kepada buku yang ditulis oleh tamu jemputan kita sendiri, yang mana sekejap lagi saya akan akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya akan bagi tahu macam mana cara nak mendapatkan buku tersebut. Dan kita akan sharekan juga penjelasan ringkas berkenaan buku tersebut lah. Okay, tapi sebelum saya jemput ahli panel kita pada hari ini, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak kita semua untuk sama-sama share forum Jumaat ni kepada rakan-rakan, kepada saudara mara, dan kepada sesiapa saja, dan semoga dengan ilmu yang kita share pada pagi yang Jumaat yang berkah ni, kita akan dapat saham daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey.
Saya rasa masa pun dah sampai masa pukul 11 pagi kita akan mula. So saya akan jemputlah kita punya panel untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Kamarul, Ustaz Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear lah. Boleh dengar? Semua boleh dengar? Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Ya. Okey. So, saya nak terangkan sikitlah kepada ahli panel kita objektif kenapa kita buat forum Jumaat hari ni. Objektif dia adalah kita nak beri betulkan ataupun kita nak jelaskan pemahaman kepada orang ramai kat luar sana yang tak faham apa tu faraid sebenarnya. Dan yang lebih kita kesali ataupun kita sedih dengar bila ada orang yang kurang faham kenaan faraid tapi ada pengalaman yang tak manis yang dikaitkan dengan faraid. Tapi sebab sebenarnya bukan kerana salah faraid itu sendiri, tapi bagi saya kesalahan adalah kepada kefahaman terhadap faraid itu sendiri. Yang mana kalau kita faham faraid, kita betul-betul teliti, insya-Allah takkan ada salah faham terhadap faraid itu sendirilah. Sebab yang kita tahu faraid adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So semestinya suatu hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada kebaikan dia dan bukan membawa keburukan kepada umat manusia lah. Cumanya macam mana kita memahami suatu hukum itu dan macam mana yang suatu hukum itu memberi kebaikan kepada kita yang kita nak dapatkan lah. Okey, saya tak nak cakap panjang. Saya nak kenalkan kepada semua orang ramai kat luar sana ahli panel kita. Ahli panel pertama yang saya adakan pada hari ini adalah Tuan Kamarul Azman. Saya tak nak kenalkan lebih panjang apa tu berkenaan Kamarul Azman. Saya rasa melalui platform media mypusaka.info ni dah ramai yang kenal Tuan Kamarul Azman. Merupakan seorang CEO MyPusaka, mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang pengurusan pusaka dan perancangan harta. Banyak telah pergi ke luar sana, pemegang tauliah mengajar daripada Majlis Islam Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Banyak berkongsi melalui taklimat, melalui ceramah, melalui tazkirah di masjid-masjid di Jabatan Kerajaan berkenaan kepentingan perancangan pusaka dan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Okey, Assalamualaikum Tuan Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ni? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, baik, ahli panel jemputan kita. Ini istimewa kita bawakan Ustaz Helmi Hanis bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kenalkan ahli panel kita, ahli panel jemputan kita ini kepada orang ramai di luar sana. Saya orang yang saya segani dalam bidang faraid. Okey, Ustaz Abdul Helmi merupakan founder kepada Akademi Alif, iaitu sebuah pusat pendidikan Al-Quran, Fardu Ain dan juga faraid yang mana berpusat di Kota Damansara. Dan juga merupakan memegang tauliah mengajar daripada Majlis MAIS dan banyak keluar sana untuk menyampaikan taklimat berkenaan Fardu Ain dan lebih penting berkenaan faraid. Dah merata tempat dah Ustaz Helmi pergi sampaikan ilmu berkenaan faraid. Dan dari mana pendidikan beliau dalam bidang faraid adalah di Mesir. Mendalami bidang pendidikan berkenaan faraid di Mesir dan pulang ke Malaysia, cuba menyampaikan kepada kita orang ramai di Malaysia berkenaan faraid. Dan yang lebih istimewa adalah saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan buku yang ditulis sendiri oleh Ustaz Helmi, buku Faham Faraid. Okey, buku yang bagi saya sendiri, saya alhamdulillah sempat baca secara secara ringkas berkenaan buku Faham Faraid ni. Buku yang sangat bagus, ringkas
tapi padat. Itu yang saya boleh katakan berkenaan dengan buku ni. Ulasan-ulasan yang sangat mudah, santai. Kita selalu kita kat orang yang kurang ilmu berkenaan faraid, kita selalu akan ingat faraid ni satu topik atau satu subjek yang berat. Susah kita nak faham faraid, tapi alhamdulillah melalui buku faraid, faham faraid daripada Ustaz Hilmi lebih mudah dengan contoh-contoh yang orang kata saya katakan lebih kontemporari. Kita mudah nak faham. Kalau kata ada contoh-contoh tu Ustaz Hilmi bawakan contoh-contoh yang sekarang. So kita nampak macam mana faraid itu ataupun suatu hukum tu kesan dia terhadap apa yang ada sekarang. Ini buku yang saya sangat syorkan kepada orang ramai yang tonton TV live kita bersama Ustaz Hilmi Hanif ni untuk dapatkan buku ni. Okay, macam mana nak dapatkan buku Faham Faraid daripada Ustaz Hilmi? Boleh pergi ke www.fahamfaraid.com. Dekat situ boleh bukan sahaja boleh baca ulasan berkenaan buku ni, boleh juga buat tempahan untuk buku ni, dan juga kalau yang berada jauh boleh dapatkan maklumat berkenaan ejen-ejen daripada Ustaz Hilmi sendiri yang menyediakan ataupun menjual buku Faham Faraid ni. Dan untuk maklumat semua, kita punya siri forum Jumaat pemahaman berkenaan faraid ini yang kita akan adakan sebanyak 4 kali setiap Jumaat adalah sebanyak berpandu kepada buku Faham Faraid ini. So saya syorkan kepada orang ramai kat luar sana untuk baca buku ni, dan kalau ada persoalan boleh tanya dalam FB Live, komen FB Live kita, dan kita akan dapatkan jawapan daripada penulis buku ni sendiri. So cepat-cepat dapatkan di www.fahamfaraid.com. Betul Ustaz? Betul. InsyaAllah. Okey, kita tak nak ni, kita dah perkenalkan ahli panel kita. Kita nak teruslah kita punya sesi utama kita, forum Jumaat pada kali ini. Okey, kita akan kemukakan soalan kepada ahli panel kita, dan kita akan dapatkan jawapan penerangan daripada ahli panel kita. So saya teruskan, boleh? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mulakan sesi kita pada hari ini. Saya nak mulakan dengan Ustaz Hilmi terlebih dahulu. Okey Ustaz Hilmi, kita bercakap berkenaan faraid. So mula-mula kita nak tahulah dulu, apa tu faraid sebenarnya? Yang dimaksudkan dengan faraid tu apa dan mengapa hukum faraid ni disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat manusia. Okey Ustaz, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Husaini, yang dimuliakan Tuan Kamarul Azman, Tuan Kamarul Azman, CEO Main Pusaka. Dan terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Main Pusaka kerana menjemput saya dalam forum Jumaat. Yang mana sebenarnya saya ni bukanlah orang yang pakar seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Moderator tadi. Lebih ramai lagi yang pakar, kan? Macam Dr. Zamro, Ustaz Wan Halim, Ustaz Husairi, ramai lagi di luar sana. Saya kata ustaz biasa-biasa je lah, ustaz kampung macam tu lah, sikit-sikit. Jadi terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan yang sudi melihat live pada kali ini. Moga-moga perkongsian yang sedikit ni, yang tak banyak ni, memberi manfaat buat kita semua. Jadi seperti mana yang ditanya oleh Tuan Moderator, iaitu berkenaan dengan apakah ilmu faraid. Jadi secara ringkasnya, nak mudah fahamlah, kan? Nak mudah fahamnya, ilmu faraid ni dia ialah satu ilmu tentang pembahagian harta pusaka. Tentang pembahagian harta pusaka si mati
kepada ahli warisnya mengikut syariat Islam. Itu secara nak mudah faham lah, mudah faham. Kalau kita nak secara ilmiah yang saya jumpa dalam kitab yang bernama Ilmul Faraid wal Mawaris fi Syariatil Islamiyati wal Qanuni As-Suriyah, karangan almarhum Syekh Muhammad Khairi. Yang ni saya jumpa dia ringkas dan padat. Apa kata Syekh? Dia kata apa? Huwa ilmun biqawaidin fiqhiyatin wa hisabiyatin biha yu'rafu nasibu kulli warithin minat tirkah. Ia adalah satu ilmu yang mempunyai beberapa kaedah. Kaedah tu ada dua. Yang pertama fiqhiyah dan hisabiyah, iaitu kaedah fiqh dan kaedah hisabiyah. Okay, contoh fiqh seperti mana nak kenal ahli waris, siapa dia ahli waris yang berhak, dan ada ahli keluarga yang tak berhak. Ataupun fikih lagi, kita nak tahu berapa bahagian ahli waris yang berhak, kan, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa. Dan juga selain daripada tu fikih kita tahu sesama ahli waris tu berlaku penghalangan, siapa halang siapa. Kadang-kadang dia ahli waris, contohnya kan adik beradik si mati, dia ahli waris, tetapi kenapa dia tak dapat? Dia terhalang oleh anak lelaki si mati contohnya. Tu fikih. Dan yang kedua hisabiyah. Hisabiyah pengiraan. Ini kena tahu matematik. Ini kena, itulah ramai yang tak dapat memahirkan ilmu faraid ini sebab dia lemah dekat sini matematik. Sebenarnya matematik ni mudah je. Dah jam 4 orang kata. Dah jam 4 dah belajar. Kan? Iaitu ilmu berkaitan dengan pecahan. Pecahan je sebenarnya. Tambah tolak pecahan tu je. Tu kita nampak payah. Mudah sebenarnya. Okey. Biha yu'rafu, dengan kedua-dua kaedah ni, fiqhiyah dengan hisabiyah, mana kena ada dua-dua. Sebab tu dalam buku Faham Faraid itu saya pecah kepada dua bahagian. Satu fiqhiyah, kita buat satu fiqhiyah dulu, kemudian dah mahir fiqhiyah baru kita buat hisabiyah, pengiraan. Ikut step-step. Okey, dengan kedua-dua kaedah ni dapat diketahui nasib bahagian setiap ahli waris. Jadi kita nak tahu berapakah bahagian bagi setiap ahli waris. Ibu dapat berapa, bapa dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Anak lelaki tu dia nak tahu setiap orang dapat berapa. Macam tu. Kalau ada 5 orang anak lelaki, 5 orang tu dapat berapa. Dia kena kira sampai macam tu. Jelas. Kita boleh kata, okey, anak lelaki dapat 2/3 contohnya. Jadi orang akan mungkin anak tu akan ingat seorang 2/3. Tak boleh, dia kena pecahkan. Itu maksudnya pengiraan. Itu maksudnya ilmu faraid, iaitu kita kena ada dua, fiqhiyah dengan hisabiyah. Okey, minat tirkah daripada harta pusaka si mati. Dalam faraid juga kita nak tahu harta si mati itu adakah dia menjadi harta pusaka ataupun tidak. Ini ramai tak tahu. Diingatkan semua harta si mati itu akan jadi harta pusaka. Tak, dia ada kaedah-kaedah, ada cara-caranya yang harta pusaka itu akan menjadi harta pusaka yang akan diberikan kepada ahli waris yang berhak. Contohnya macam si mati ada harta 1 juta. Tapi 1 juta tu duit yang diperolehi dengan cara yang tidak halal. Duit judi contohnya. Maka ketika tu ia tidak menjadi harta pusaka. Itu contoh. Itu rasa secara panjang dah pula tu. Minta maaf lah. Kata nak ringkas kan. Itu cara ringkas lah. Okay. Wallahualam. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Soalan pertama. Ringkasnya faham faraid tu, ringkas pun padat. Itu maksudnya faham. Kita faham jelas. Faraid tu apa? Dia ada bahagian-bahagian dia pula. Ada bahagian fikihnya, ada bahagian pengiraannya. Macam Ustaz cakap senang je. Masa darjah 4 kita dah belajar dah pecahan-pecahan ni. Itu tak susah pun nak mengira tu. Kita susah sebab kita tak cuba untuk memahami ni. Kalau kita cuba, insya-Allah mudah. Betul Ustaz? Betul. Senang je sebenarnya. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita dah faham sikit berkenaan faraid.
kita nak dapatkan pandangan daripada orang yang berada dalam bidang pengurusan harta dan pengurusan pusaka ni, rancangan harta dan pengurusan pusaka, orang yang berjumpa dengan orang ramai kat luar sana yang melayan soalan-soalan melayan kerana orang yang mungkin kurang faham berkenaan faraid ni. Tuan Kamarul sendiri dah lama berada dalam bidang ni, dah banyak jumpa dengan waris-waris dalam masa pengurusan pusaka. Ada yang saya sendiri banyak dengar pengalaman daripada perkongsian daripada Tuan Kamarul, ada yang bergaduh, ada yang macam-macam berbalah, bermasam muka sama adik-beradik sebab tak faham benda ni. So saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan Kamarul sendiri. Bagi Tuan Kamarul sendiri, macam mana tahap kesedaran berkenaan faraid ni, tahap kefahaman berkenaan faraid ni di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni, Tuan? Banyak pengalaman. Silakan Tuan Kamarul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya dapat berada dalam satu perkongsian bersama dengan Ustaz Helmi. Terima kasih Tuan Husaini, dan juga saya ini mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Helmi sebab saya dapat hadiah buku daripada Ustaz Helmi, dan saya sempat baca, menganalisa, dan saya rasa itu satu buku yang baik seperti yang dikatakan oleh Tuan Murid Husaini. Buku tu ringkas, padat dan santai dan terkini. Contoh-contohnya terkini. Itu merupakan satu usaha yang baik. Sebab apa? Semasa dalam saya menjalankan tugas saya, pergi ke lapangan, berjumpa masyarakat, rata-rata masyarakat kita kurang faham tentang faraid. Ramai tahu sebut apa itu faraid, tetapi mereka tidak faham faraid. Dan sehingga ramai juga di kalangan masyarakat Islam kita menganggap faraid itu zalim, seperti apa yang dalam tajuk perkongsian kita hari ini. Bukannya faraid yang zalim. Sebab apa mereka kata zalim? Sebab mereka lihat beberapa kemudaratan berlaku di kalangan waris-waris. Bila mudarat itu berlaku, mereka menduduh disebabkan faraid dah, maka kemudaratan itu berlaku. Sebenarnya kalau kita faham faraid, seperti apa yang dinyatakan oleh Ustaz Alimi, bukan semua harta yang ditinggalkan oleh arwah menjadi pusaka. Maksudnya, ada kaedah-kaedah yang boleh kita buat supaya sebahagian harta itu dapat dipindah milik, diturun milik dengan kaedah yang lebih baik. Jadi rupasan saya, permulaan ni, sebenarnya apa yang berlaku yang menyebabkan masyarakat menganggap faraid itu zalim ialah, pertama, mereka semasa masih hidup mempunyai harta, tidak mendalami ilmu faraid dan juga tidak mendalami apakah kaedah-kaedah yang baik untuk dibuat supaya apa mereka meninggal dunia, mereka dapat menurun milik harta itu dengan cara yang teratur dan tidak memudaratkan waris. Itu pertama, kita yang masih hidup. Yang keduanya adalah kadang-kadang orang itu dah meninggal dunia, meninggalkan harta, ada sebagainya pusaka, sebagainya tidak, dan waris-waris yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pusaka. Sebab kena ada orang buat, sebab pemilik harta dah mati. Tetapi malangnya, waris-waris ini, yang salah seorangnya mengambil tanggungjawab untuk menguruskan pusaka, tetapi tidak faham. Begitu juga waris-waris lain tidak faham tentang apa itu konsep faraid, apakah proses undang-undangnya, bagaimanakah untuk mendapatkan muafakat, menyebabkan banyak masalah. Jadi antara perkara-perkara yang sering berlaku adalah, macam Ustaz Helmi kata, sebenarnya faraid mudah. Kenapa jadi payah? Ditangguh-tangguh. Bila ditangguh-tangguh, waris asalnya mungkin ada 5 orang. Tetapi ditangguh-tangguh, seorang waris asal meninggal dunia menjadi berlapis. Bila menjadi berlapis, kita perlu mengambil pandangan lebih ramai waris, itu banyak masalah. Kisah-kisahnya banyak. Saya tak nak ceritakan sekarang. Cukuplah untuk permulaan ni mengatakan bukan faraid yang zalim ataupun kejam, tetapi kita umat Islam sendiri tidak faham apa konsep sebenarnya faraid, menyebabkan kita tidak membuat perancangan yang betul untuk memastikan harta kita dapat diturun milik, diwariskan dengan cara yang baik. Okey? Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Itu pandangan daripada orang yang berada di lapangan sendiri
yang berjumpa dengan sendiri, menghadap sendiri kes-kes macam mana kesan akibat daripada kurangnya pemahaman faraid di kalangan masyarakat kita. Yang ada macam-macam saya dengar, ada yang bergaduh, yang bermasam muka, berbalah di antara ahli waris. Kenapa? Kerana tak faham faraid itu pembahagiannya macam mana, siapa yang berhak dan siapa tak ada hak. Okey. Sebelum kita nak kembali semula kepada Ustaz Helmi dengan soalan seterusnya, saya nak tawarkan kepada orang ramai di luar sana, kita nak tawarkan satu e-note faraid secara ringkas, nota e-note lah ringkas berkenaan faraid. Boleh dapatkan, boleh komen di bahagian komen FB Live kita dengan komen saya nak nota. Lepas ni nanti admin kita akan kembali kepada tuan-tuan dan puan dan serahkan link macam mana nak dapatkan nota kita. Okay, selain tu juga di bahagian komen saya FB Live kita sekarang ni juga ada link www.fahamfaraid.com dan dari situ boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan buku yang saya kongsikan tadi, buku daripada ahli panelis jemputan kita hari ini, buku Faham Faraid. Boleh dapatkan maklumat macam mana nak beli, macam mana nak berkenaan ulasan-ulasan buku tersebut, boleh baca di situ dan boleh tahu ejen ataupun siapa yang penjual yang menyediakan atau menjual buku tersebut, boleh dapat di situ. Selain itu juga saya nak tawarkan juga kepada tuan-tuan perempuan yang menonton FB Live pada hari ini, iaitu dapatkan analisa faraid berkenaan untuk diri sendiri, keluarga sendiri. Kalau tak pernah tengok analisa faraid sendiri, nak dapatkan analisa faraid sendiri, boleh bertanya kepada perunding-perunding My Pusaka. Kalau dapat link yang dia share daripada perunding-perunding kami, boleh tanya perunding kami sendiri, boleh minta analisa faraid daripada mereka. Dari situ boleh nampak macam mana faraid kita, jumlah-jumlah yang ahli keluarga kita akan dapat. Dari situ akan lebih jelas. Maksudnya daripada awal lagi kita dah tahu dah analisa faraid kita, dia punya pembahagian tu macam mana kalau apa-apa berlaku kepada kita kelak. Saya cadangkan boleh bertanya secara terus kepada perunding-perunding kami, tambah-tambah yang invite anda untuk bersama dengan kami hari ini, dah faham, dah tahu faraid itu apa, nak tahu pula analisa faraid diri sendiri macam mana, tanya terus kepada perunding yang invite anda pada hari ini untuk ni. InsyaAllah perunding-perunding kami di luar sana cukup mahir untuk sediakan faraid ringkas anda semua, data faraid ringkas. Okey, baik, saya nak terus kepada ni, balik kepada sesi forum Jumaat kita hari ini. Soalan seterusnya kembali kepada Ustaz Helmi. Okey Ustaz, kita bercakap, kita kenakan tajuk kita hari ini, kejamkah faraid. So kita nak dapatkan pandangan daripada Ustaz sendirilah. Lalu kita dengar kat luar sana sebenarnya faraid menindas hak wanita. Itu biasa kita dengar, selalu kita dengar. So saya nak dapatkan pandangan daripada Ustaz sendirilah berkenaan ni. Macam mana betul, adakah pandangan ni betul ataupun ada sisi-sisi yang kita tak nampak berkenaan faraid ni sampai kita kata benda-benda yang macam tu. Okey Ustaz, teruskan Ustaz. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya tak menjawab yang soalan yang berkenaan dengan kepentingan ilmu faraid ni. Saya ringkaskanlah. Jadi kepentingan ilmu faraid adalah yang pertama, ia penentuan daripada Allah Ta'ala. Penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Kita boleh lihat di mana pada ayat yang ke-11, 12 dan 176 dalam surah An-Nisa, kat situ Allah detailkan bahagian-bahagian ahli waris yang berhak. Allah ceritakan anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, isteri dapat berapa, adik-beradik lelaki dapat berapa, adik-beradik perempuan dapat berapa. Ini menunjukkan ilmu faraid ini sangat-sangat penting.
sehingga kan Allah sendiri yang tentukan bahagian tu. Dalam ilmu faraid ini pembahagian tu hampir lebih kurang 90% pembahagian tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dan yang kedua, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu salas. Al-ilmu salasah wa ma siwa zalika fadlun. Ayatun muhkamah wa sunnatun madiyah wa faridatun adilah. Okay, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ni ada tiga. Ilmu ni ada tiga. Wa ma siwa zalika fadlun. Okay, selain daripada tiga ni, itu adalah lebihan saja. Lebihan saja. Manakah tiga tu? Yang pertama, ayatun muhkamah. Ayat yang berkenaan dengan hukum hakam. Yang kedua, wasunnatun madiyah, iaitu sunnah yang betul. Dan yang ketiga, wa faridatun adilah, dan ilmu faraid yang adil. Itu cukuplah dua kepentingan. Ini pun dah cukup besar dah. Nak menunjukkan ilmu faraid ini sangat penting. Okey. Kita kembali pada soalan yang seterusnya berkenaan dengan kata hak wanita ni dalam faraid ni macam tak adil, kan? Tak adil. Jadi sebelum saya menjawab, saya nak ceritakan tentang berkenaan dengan hukum. Yang ni ramai tak jelas tentang hukum faraid. Ada kata faraid ni hukum dia kalau waris tak buat muafakat, barulah kita ikut faraid. Jadi faraid itu macam di belakang. Sebenarnya dia salah tu. Dia sebenarnya di depan. Faraid ni kena depan dulu. Apabila berlakunya kematian, kena buat faraid dulu. Faraid dulu. Kemudian kalau nak bahagi sama rata ke tak ikut faraid ke, itu kemudian. Dalam faraid dia ada panggil satu bab taqab, iaitu mengeluarkan diri daripada mengambil hak. Boleh. Dia bukan maksud kalau kau dapat 1/2 dia tak boleh bagi ke orang. Tak ada. Boleh. Hukum dia ada hukum dia harus. Dan berdasarkan syarat-syarat tertentu lah. Boleh rujuk dalam buku faham faraid. Okay. Jadi hukum ni faraid ni wajib. Kalau dalam Al-Quran surah Nisa tu banyak ayat-ayat yang menunjukkan hukum ni adalah wajib. Contohnya dalam ayat yang ke-7 surah Nisa, Allah berfirman nasiban mafruḍa. Pembahagian itu yang diwajibkan. Pembahagian yang diwajibkan. Dalam ayat ke-11 surah yang sama, yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan. Yusi ni maksud wasiat, tapi kalau daripada Allah Taala iaitu perintah. Allah perintahkan mengenai yakni pembahagian harta pusaka tu kepada anak-anak kamu. Dalam ayat yang sama, ayat 11, faridatan minallah, ketetapan daripada Allah Taala, iaitu hukum-hukum pembahagian pusaka tu ketetapan daripada Allah Taala. Dalam ayat ke-12 Allah kata apa? Wasiyatan minallah. Ketetapan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-13 banyak. Tilka hududullah. Kan? Segala hukum tersebut merupakan batas-batas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dan ayat yang ke-176 Allah berfirman yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah telah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda alhiqul faraidha bi ahliha. Atau kama qala, berikanlah bahagian warisan yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya. Jadi kat sini al-faraid maksudnya dari segi bahasa lah, iaitu bahagian-bahagian. Bukan bagi istilah yang mula-mula tu. Ini dari segi bahasa. Itu menunjukkan ilmu faraid ni adalah wajib. Jadi kalau kita nampak kat situ hukum ni adalah wajib, tak ada istilah, tak akan berlaku, tak akan timbulnya isu-isu kata ni mengambil hak wanita ataupun wanita memerlukan hak sama rata. Dekat sini kita tak faham peranan kita. Itu sebab perempuan dan lelaki ni dia berbeza, ada peranan masing-masing, kan? Ada peranan masing-masing yang telah Allah tetapkan. Dan juga bahagian pun ada bahagian yang masing-masing yang Allah tetapkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu adalah pemimpin. Allah kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seperti mana yang Allah telah Allah
oleh kerana Allah telah melebihkan kaum lelaki itu daripada perempuan. Contohnya dari segi pusaka, lelaki akan dapat lebih. Jadi kat mana kita tengok pemimpin dan pengawal tu, iaitu dari segi tanggungjawab. Tanggungjawab tu, tanggungjawab. Yang mana lelaki ni bertanggungjawab antaranya memberi nafkah kepada ahli keluarga dia, kepada isteri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa itu ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu, kepada isteri dia, menurut cara yang sepatutnya. Itu tanggungjawab bapa, suami. Bukan tanggungjawab perempuan. Perempuan ni sebenarnya tak ada tanggungjawab langsung nak bagi nafkah hatta kepada anak dia. Walaupun perempuan tu jutawan kaya sekalipun, yang kena tanggung nafkah bapa, bukan perempuan. Jadi kat sini kalau kita tengok hakikatnya sebenarnya kalau pembahagian faraid ni kan, contohnya kalau perempuan tu dapat sikit, contoh isteri kan, ada anak dapat 1/8 kan, 1/8. Sebenarnya 1/8 tu milik dia. 1/8 tu milik dia 100% dan dia tak ada tanggungjawab pun nak bagi siapa-siapa. Suka hati dia lah dia nak beli gelang ke, beli sofa ke, tukar kereta ke, beli rumah ke, suka hati dia. Tapi bagi suami, lelaki, kan, suami dapat 1/2 contohnya. Isteri meninggal tak ada anak 1/2. Kalau ada anak 1/4. Memang banyak. Tapi dia ada tanggungjawab. Ni ramai tak sedar tanggungjawab ni. Rasa dia dapat banyak tapi tak sedar tanggungjawab tu. Tanggungjawab nak kena bagi nafkah pada anak-anak isteri. Kalau ada anak saudara, kalau dia kemampuan, kena bagi tanggungjawab kepada anak saudara. Tu dia punya tanggungjawab tu kena jelas, kena faham. Kalau isteri, kalau dia kalau apa ni, suami ni kalau dia dapat tu dia tak boleh fikir nak kahwin lain contohnya kan. Contoh dia nak beli rumah, tukar sport rim, kereta apa, tak boleh. Kena sebab dia ada tanggungjawab. Dia ada tanggungjawab tu, tanggungjawab yang akan dipersoalkan nanti. Tu apa ni, peranan ataupun tanggungjawab lelaki. Perempuan tak ada tanggungjawab. Dan satu lagi berkaitan dengan apa ni, pernikahan. Kalau lelaki ni nak kahwin, apa yang wajib dia bayar? Apa ni Ustaz? Apa yang kena bayar pada bakal isteri dia? Dia kena bagi mahar. Mahar. Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Kan? Dan berikanlah kepada para perempuan itu mas kahwin mereka. Sebagai pemberian yang wajib. Bukan perempuan bagi, lelaki bagi. Lelaki tu duit nak cari mana kan? Nak cari mana duit kan? Kalau ada duit apa dia? Itu sebab lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan. Dia ada tanggungjawab. Perempuan dapat sikit, walaupun sedikit itu hak mutlak dia, tak boleh. Tak ada timbul isu macam mana nak nafkah anak-anak ni, macam mana saya tak ada duit. Itu bukan tanggungjawab dia. Itu tanggungjawab kalau suami dia meninggal, tanggungjawab pak saudara anak tu kan. Kalau dengan syarat-syarat lah kalau mereka mampu kan. Itulah sedikit berkenaan dengan jawapan tentang hak kenapa perempuan ni dapat sedikit daripada lelaki. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Orang kata apa, panjang lebar penjelasan dia. Kenapa? Apa tu? Tak apa. Saya setuju sangat. Ustaz punya pandangan tu sangat ni, dan pandangan tu bukan pandangan ustaz. Itu bukan pandangan ustaz tapi memang hukumnya macam tu. Ya. Saya nak taklah setuju ustaz saya katakan yang sebenarnya faraid ni pembahagian tu dah cantik dah molek dah adil dah. Tetapi salah faham tu berlaku sebab kesilapan kita sendiri. Kita tak pandang dari sudut tanggungjawab tu. Macam ustaz kata tadi lah, suami dapat faraid, bahagian bekas isteri, digunakannya kahwin lain, digunakannya buat berjoli, beli kereta baru. Tapi tak pandang, rupanya ada tanggungjawab yang kena jalankan. Maksudnya kalau dapat banyak, dapat 1/2 kita kata tadi. Kalau dapat 1/2 pun bukan semua tu dia punya. Ada hak-hak yang waris-waris lain yang dia kena laksanakan lah.
nafkah sebagainya. Okey. Tu alhamdulillah jelas apa tu kita dengar tu. Lepas ni kita kena betulkan pandangan kita. Faraid ni dia bukan menindas apa tu hak-hak wanita ke ataupun sesiapa pun, tapi kita sendiri sebenarnya kita menindas apa tu orang lain atas dasar kita kata faraid macam tu. Itu salah kita, bukan salah faraid. Kita kena betulkan benda tu. Okey, baik. Seterusnya saya nak apa tu lanjutkan lagi kita punya perkongsian hari ni. Saya suka sebenarnya soalan seterusnya saya nak bagi kepada Tuan Kamarul. Balik kepada Tuan Kamarul. Saya sebenarnya kalau saya tanya soalan kepada Tuan Kamarul ni, saya suka sangat tanya pengalaman dia. Sebab dia orang lapangan. Dia dah lama dalam bidang ni. Dia banyak berjumpa dengan macam-macam perangai, orang kata apa tu, masyarakat kita lah kat luar sana. So saya suka sangat tanya pandangan dia. Okey, baik. Baik Tuan Kamarul. Pengalaman tuan sendiri lah. Balik sekali lagi saya kata. Pengalaman tuan sendiri lah. Kita faraid ni dia punya pembahagian dia tu dah jelas. Kita ada Allah Ta'ala dah letakkan dah pembahagian dia. Ada 1/2, ada yang 1/8, ada yang 2/3. Semua dah jelas. Cuma kita nak tentukan pembahagian dia. Tapi realiti kat luar sana, harta tu bermacam-macam bentuk. Tu apa bagi pandangan tuan kekangan-kekangan dalam kita nak buat pembahagian tu? Bila kita kata pusaka lah faraid ni. Kekangan-kekangan yang berlaku tu. Okey, baik. Tuan, silakan. Okey, betul nak bukan apa yang Ustaz Hamid cakap. Faraid itu wajib. Kita dahulukan faraid. Malahan dalam undang-undang Malaysia, untuk orang Islam yang meninggal dunia, untuk mengenal pasti siapa yang berhak, kita kena wajib menggunakan faraid. Maksudnya, kita kena gunakan ilmu faraid itu untuk mengenal pasti siapakah waris. Dan kita buat pengiraan berapakah hak-hak mereka, dan kita kenal pasti apakah harta-harta yang sebenarnya pusaka. Apa yang perlu ditolak dahulu sebelum menjadi hak waris faraid. Itu jelas, itu wajib. Tapi di Malaysia ni ada dua benda yang kadang-kadang menjadi konflik. Pertama, memang apabila berlaku kematian, harta itu ditafsirkan mengikutkan faraid. Tetapi untuk pembahagian harta, menurun milik harta, terutama sekali harta-harta yang bergeran, maksudnya tanah, rumah, kereta, akaun bank dan sebagainya, perlu melalui proses civil atau kata lainnya melalui proses probate. Dan inilah sebenarnya kadang-kadang yang menjadi masalah, sebab waris-waris ini tidak tahu yang mereka perlu melalui proses ini. Dan akibatnya proses itu dilewat-lewatkan menjadi masalah. Sebenarnya bukan masalah faraid. Waris itu sendiri yang tidak melalui proses yang betul. Contoh, rumah itu perlu melalui proses perbicaraan sampai mendapat perintah pembahagian untuk ditukar nama. Arwah tadi, nama dalam geran keluar, dan waris yang telah dikenal-pasti, baik ikut at-taharruj ataupun ikut kadar faraid, nama mereka akan diletakkan di dalam geran tersebut. Begitu juga untuk mengeluarkan duit dan sebagainya. Jadi, dan ada tempat-tempat ataupun institusi yang telah dikenal-pasti untuk menguruskan pusaka. Mengikut akta-akta tersendiri. Contoh, sekiranya harta itu di bawah 2 juta, tertakluk pada akta probate dan pentadbiran 1959, diuruskan di Pejabat Pusaka Kecil. Sekiranya, salah terbalik, untuk harta melebihi 2 juta. Tetapi kalau harta itu di bawah 2 juta dan ada harta tanah, boleh diuruskan di Pejabat Pusaka Kecil di bawah Akta atau Pusaka Kecil Pembahagian 1955 Akta 98. Ada juga harta-harta yang tidak ada harta kekal, hanya harta alih saja, tidak melebihi 600,000, maka itu boleh diuruskan melalui Akta 97 Akta Perbadanan Amanah Raya. Ini akta-akta yang dipakai untuk memindahkan harta arwah kepada orang hidup. Itu satu. Tetapi sebenarnya ada juga kadang-kadang yang kita perlu ambil kira supaya harta itu sebelum sampai pada waris, ada juga yang digunakan untuk membayar hutang. Ada juga yang digunakan untuk memberi nafkah kepada ataupun hak sepejaran kepada pasangan. Ada juga harta yang digunakan untuk
sedekah ataupun wasiat kepada bukan waris. Bakinya dibahagikan kepada waris mengikut siapa yang berhak, siapa yang telah di hijab haknya tidaklah dapat. Tetapi kalau mereka berhak, mereka boleh dapat, sama ada mereka nak menerima hak mereka ataupun dengan redha melepaskan hak mereka kepada waris-waris yang lebih memerlukan. Jadi inilah yang apa yang saya berlaku. Kekangannya ialah apabila umat Islam sendiri tidak faham kerangka undang-undang, prosesnya, dan apakah perancangan yang perlu dibuat supaya apabila meninggal dunia, proses undang-undang itu dapat berjalan dengan baik. Itu yang menyebabkan terlalu banyak permasalahan harta dan pusaka di kalangan umat Islam, sehinggalah terkeluar daripada mulut-mulut umat Islam sendiri mengatakan faraid itu kejam. Tapi rumusannya mudah. Kita perlu faham, bukan saja faham faraid, bukan saja faham pengiraan, tetapi juga faham proses perundangan yang perlu kita ketahui untuk memastikan harta arwah ini tadi bila meninggal dunia dapat diturun milik, dapat dimanfaatkan dan juga dapat dikembangkan supaya tidak ada waris-waris yang mudarat. Itulah saya rasa yang untuk menjawab soalan Tuan Moderator tadi, apakah kekangannya? Kekangannya kita kena faham kedua-dua belah ya. Yang ilmu faraid bagi itu juga undang-undang terkini tentang turun milik harta-harta tersebut. Okey, baik Tuan Kamarul. Terima kasih atas penjelasan tadi lah. Betul. Orang kata apa? Kita tahu hukum faraid adalah hukum yang disyaratkan oleh Allah SWT, tapi kita pun kena tahu juga yang di Malaysia juga ada undang-undang lain yang menguruskan berkenaan dengan pusaka ni. So maksudnya dia tak boleh nak faham satu pihak saja, satu sebelah side saja. Maksudnya kalau kita faham hukum faraid saja tapi kita tak tahu macam mana pengurusan pusaka ni berjalan, tak berjadi juga. So tak, kalau kita duduk berbincang sesama ahli waris, pembahagian faraid semua dah tahu hak masing-masing, tapi dari segi pengurusan pusaka tak ada prosesnya, tak tahu macam mana nak memulakan prosesnya, susah juga, tak jadi, orang kata tak jalan lah. Pembahagian faraid tu tak berlaku. Sebab dia ada dua side yang kita kena tahulah. Satu dari segi hukum tu sendiri wajib kita kena tahu. Tapi yang kedua dari segi undang-undang tu, macam mana proses orang kata macam nak tukar harta pusaka tu nak diberi kepada ahli waris, macam mana berlaku, kena tahu juga. Tu ada dua side yang kita kena ambil tahulah. Okey. Sebelum saya teruskan lagi kepada Ustaz Hilmi kembali, saya sekali lagi lah saya nak maklumkan kepada yang pertama yang baru menonton live kita hari ini, dengan tajuk kita Kejamkan Faraid. Kita adakan sesi ini, forum Jumaat ni berkenaan faham faraid ni secara bersiri. Kita akan ada lagi 3 siri selepas ni bersama dengan panelis jemputan yang sama, Ustaz Hilmi. Kita nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan faraid. Hari ni kita nak faham ringkas-ringkas je. Kita nak faham secara dasar faraid tu apa semua. Dan kita nak clearkan sikit salah-salah faham berkenaan dengan faraid. Dan lepas ni kita akan bincang soalan-soalan yang lebih mendalam berkenaan dengan faraid. Dan selain itu juga kalau ada soalan-soalan daripada tuan-tuan perempuan yang menonton FB Live kali ini, boleh tinggalkan di bahagian komen. Kita akan jawab kalau ada masa. Kalau tak ada masa, kita akan bawa ke forum di hari Jumaat yang akan datang lah. Dan tajuk pun akan lebih menarik insyaAllah dan lebih dalam pemahaman kita berkenaan dengan faraid. Okey. Selain itu, saya sekali lagi saya nak ulang, kalau yang menonton hari ni, tuan-tuan perempuan yang menonton hari ni ada nak dapatkan nota berkenaan dengan faraid, nota ringkas, boleh tinggalkan komen, saya nak nota. Ataupun nak dapatkan buku faraid, saya tunjukkan sekali lagi. Buku Faham Faraid yang ditulis sendiri oleh panelis jemputan kita hari ni, Ustaz Hilmi. Nak dapatkan, boleh pergi ke bahagian komen, klik link yang kita sediakan www.fahamfaraid.com, boleh buat pembelian di situ. Dan nak dapatkan info lanjut berkenaan buku pun boleh dapatkan di laman website itulah yang kita sediakan link tu. Okey, saya nak lanjutkan lagi, Ustaz Hilmi. Soalan seterusnya, Ustaz.
Hari ni kita nak faham ringkas-ringkas je lah Ustaz. Faraid ni apa? InsyaAllah. Faraid ni macam Ustaz cakap tadi, dia dah ada ahli-ahli waris yang berhak untuk dapat. Yang hak dia dah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan secara hukumnya dah ada hak-hak. Tapi Ustaz, macam mana pula kalau ada di kalangan kita yang ada anak angkat, ataupun ada di kalangan kita yang mu'alaf, saudara kita yang baru memeluk Islam dan tak ada saudara-saudara lain, dia berseorangan, macam mana, apa jadi kepada harta pusaka dia kalau dia tak ada nanti? Dan kalau macam anak angkat tadi, apa nasib dia bila mak ayah angkat tadi tu tinggalkan mereka? Ustaz, pandangan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam faraid, saya cerita sikitlah tentang ahli waris, sikitlah seringkas. Yang mendapat harta pusaka jumlah mereka hanya 23 orang. Ya, dalam buku faraid itu ada detail dia, 23 orang ataupun 25 orang. Ya, kalau dalam kitab Matan Rahabiyah tu dia kata ada 17 orang, lelaki 10, perempuan 7. Tapi sebenarnya dia pecah lah, dia ringkas, dia nama matan ringkas, jadi lelaki 10 orang, perempuan 7 orang. Tapi jumlah yang sebenar, yang kalau detail tu 25 orang, 25 orang. Itu merupakan ahli waris. Dan sesama mereka tu akan berlaku penghalangan, bukan bermaksud mereka akan dapat harta pusaka. Dia cuma kata dia cop dulu. Dia cop dulu. Sebab apa? Sebab kalau contoh ada 25 orang ahli waris tu ada, yang dapat cuma 5 orang saja. Iaitu suami atau isteri, bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan, itu saja. Yang lain tak dapat. Okey. Yang tak dapat ni, dia termasuk dalam kategori seperti macam anak angkat. Macam tu. Anak angkat ataupun mu'alaf ataupun anak sesuan, tak kira lah. Mana mereka tak mendapat harta pusaka. Okay, bagi ahli keluarga seperti ini, kita dalam Islam ni dia cantik, dia indah, dia sempurna, lengkap. Dia lengkap. Di mana dia ada cara yang lain untuk kita memberikan harta pusaka kita tu kepada ahli keluarga tersebut. Antaranya dengan wasiat, dengan memberikan wasiat, dengan wasiat. Mana kita boleh mewasiatkan harta kita ni kepada contohnya cucu angkat ataupun anak angkat ataupun cucu, yang mana kalau kita mati dia tak dapat cucu ni sebab kita ada anak lelaki. Boleh kita wasiatkan kepada cucu tu. Dan wasiat ni tertakluklah kepada hukum-hukum wasiat kan. Antaranya kita tak boleh lebih daripada 1/3 harta pusaka kita tu. Lepas kita tolak hutang, ada baki lagi, jangan lebih 1/3. Kalau kita dah terlebih, kita ambil 1/3 saja. Bukan tak buat wasiat tu tak batal kalau lebih, cuma had dia kita ambil 1/3 je nak berikan kepada cucu contohnya. Sebab apa yang lagi baki 2/3 tu kita berikan kepada ahli waris kita. Dan selain daripada tu, yang wasiat tu kita boleh buat ketika hidup, tapi pelaksanaannya je ketika meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan wasiat kepada ahli waris, hukum dia adalah harus dalam mazhab kita Syafi'i, tetapi tertakluk dengan syarat persetujuan ahli waris yang lain setelah kematian, bukan sebelum kematian. Walaupun dah sign agreement dah, sebelum mati dah sign dah. Sebab apa sign? Sebab ayah garang. Dah ayah meninggal, barulah tak setuju. Lepas tu tunjuk dokumen tu. Jadi dokumen tu tidak sah, persetujuan tu tidak sah sebab dia bersetuju ketika waktu hidup. Dia persetujuan tu setelah meninggal dunia. Okay, selain daripada wasiat, kita boleh buat hibah. Hibah ni kita buat ketika hidup dan pelaksanaan pun ketika hidup juga. Hibah tu. Dan hibah ni dia tak ada tertakluk apa-apa syarat. Kita boleh bagi kepada siapa yang kita nak dan ikut berapa banyak kita nak bagi pun tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, hukum memberi hibah kepada anak-anak, kalau kita ada anak-anak tu kita bagi ada yang lebih, ada yang kurang, itu hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Jadi seeloknya kalau pemberian kepada anak-anak ni seharusnya sama rata lah. Sama rata. Itu antara cara kita boleh berikan harta kita tu kepada orang yang selain daripada ahli waris kita.
Wallahu a'lam. Okey, baik. Maksudnya adalah kaedahnya. Bukannya Ya, kita kata kalau kata bukan ahli waris terus tak ada apa hak dia. Tak ada cara dia nak yang kita boleh gunakan. ya, Maksudnya adalah kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan. Kalau kata macam contoh orang yang tak ada apa tu, tak digunakan rezeki untuk ada anak sendiri, tapi kasih sayang tu nak bagi kepada anak, so ambil anak angkat. So ya. anak angkat pun kita ada cara untuk kita tinggalkan apa tu harta kita kepada mereka. Okay, baik, terima kasih Ustaz penjelasan tu. Sama-sama. Baik, seterusnya saya nak seterusnya, soalan seterusnya. Kita soalan tak banyak dah, sikit lagi je. Soalan seterusnya kepada Tuan Kamarul. Tuan Kamarul, saya nak tanya Tuan Kamarul. Ya, saya. Macam mana kaedah Tuan Kamarul? Kita duduk kata tadi, pasal tak faham faraid, bergaduh. Kalau kita tengok sebenarnya banyak headline berita di luar sana tu yang bergaduh, berbalah sebab bila nak menguruskan pusaka ni, sebenarnya kalau kita baca balik punca dia dekat pembahagian tu lah. Maksudnya kat pemahaman faraid tu lah yang punca masalah ni. So, macam mana Tuan Kamarul kita nak atasi masalah ni Tuan? Silakan Tuan. Okey. Sebelum tu saya nak sambung sikit, saya tertinggal satu fakta lah. Apabila kita nak menguruskan pusaka, nak tak nak, waris-waris yang telah dikenal pasti mempunyai hak perlu melibatkan diri. Kalau contohnya, si ayah meninggal dunia, dia ada isteri, mak ayah tak ada anak-anak. Tapi ada seorang anak tu tak nak ambil peduli, tidak ada ambil bahagian dalam perbincangan, tak boleh. Sebab ikut undang-undang di Malaysia, sekiranya berlaku kematian, semua waris perlu terlibat, perlu contohnya kalau ada pesanan, perlu bermuafakat untuk memberi pelepasan atau penerima hak. Perlu juga dimasukkan IC dia dalam permohonan. Jadi itu yang kadang berlaku, ada seorang kata, dia tahu dia hak faraid tapi aku tak nak peduli. Dia kata tak apa, lepaskanlah. Tapi dia tak nak ambil bahagian dalam proses itu. Jadi tak boleh. Jadi pertama, bila kita dah kenal pasti yang kita adalah waris yang berhak pada harta yang ditinggalkan oleh arwah, kita perlu ambil bahagian dalam perbincangan, dalam menandatangani dokumen. Okey. Jadi berbalik pada soalan tadi. Macam rumit kan faraid ni. Memang tak dinafikan rumit, tetapi ada cara untuk kita mengatasinya. Pertama, kenalah tahu sedikit apa itu faraid. Jangan tahu sebut je tapi tak tahu. Macam mana nak tahu? Alhamdulillah, sekarang ini sudah ada buku. Buku yang mudah dibaca, santai-santai. Jadi saya sangat syorkan semua yang berada di luar sana ambil peluang untuk memahami dengan membeli buku. Tak sempat beli buku, tak apa. Setiap Jumaat hadir ke forum Jumaat. Setiap minggu kita akan ada perbincangan tentang topik faraid. Tak sempat tengok ke laman web tu ada video ulang berkali-kali pun tak apa. Okey? Ataupun ambil nota digital. Kenapa kita kena tahu? Bila kita dah tahu dan juga macam tadi Ustaz Azmi kata ada cara-caranya. Itu sebabnya antara perkara cara yang kita perlu buat, pertama, jangan takut untuk mengumpul harta. Sebab lagi banyak harta kita dan harta kita pelbagai, lagi mudah untuk kita bagi-bagikan kepada anak-anak. Di mana kita perlu ada harta rumah dan juga tunai. Supaya kita boleh imbangkan. Jadi jangan, kalau kita ada motor sebiji, anak 9, memang payahlah kita nak bagi-bagi. Tapi kalau kita ada cukup harta untuk dibagi-bagikan, mudah untuk diterima. Dan kemudian, kita perlu ada perancangan dengan melantik siapakah yang akan memulakan proses. Kalau kita nak bagi pada bukan waris, kepada anak angkat, kepada sedekah, wakaf dan sebagainya, kita buat wasiat. Okey. Kalau kita nak beri kepada waris kita, satu cara adalah meninggalkan pesanan bertulis supaya senang dipersetujui. Tetapi kalau kita nak kukuhkan macam Ustaz kata tadi, kita buat hibah, siap-siap dah. Selaksana, jangan ada syarat. Supaya itulah hasrat kita masih hidup. Jadi tidak boleh dipertikaikan lagi. Dan kalau pun nak buat hibah ke buat, jangan cakap mulut, jangan simpan hati, buat secara bertulis, bertarikh dan bersaksi. Selain dari itu juga,
kita kena kenal pasti ada orang yang tahu siapa waris kita. Terutama orang lelaki ni. Kadang-kadang dia kahwin merata. Kahwin dekat Australia, ada anak cerai balik Malaysia. Ada 2 orang di sana. Lepas tu duduk di Kota Baru, kahwin lagi, ada 2 anak cerai balik ke Kuala Lumpur. Tetapi bila di sini, isteri yang sekarang, isteri kita tak tahu pun yang dia ada 2 waris di Australia, ada 2 waris di Kota Baru. Apabila meninggal dunia, sebenarnya ada 4 orang yang mempunyai hak kepada harta yang ditinggalkan. Jadi, tuan-tuan dan puan, lelaki ni jangan sembunyikan waris. Senaraikan waris supaya tidak ada siapa yang daripada mendapat hak. Begitu juga senaraikan harta supaya semua harta dapat diurus dengan baik. Kalau ada hutang, jangan sorok-sorok kemukakan hutang. Begitu juga kalau ada orang berhutang dengan kita, dimaklumkan kepada waris supaya apabila kita meninggal dunia, adalah usaha waris kita untuk menuntut hutang tersebut dan akhirnya sampai kepada waris-waris dan dapat dimanfaatkan. Jadi itulah secara ringkasnya, benda ni memang tak boleh buat main. Perlu dibuat dengan betul dan cara terbaik adalah dengan merujuk kepada yang ahli kepada ahli. Baca buku yang ditulis oleh ahli kepada Ustaz Helmi. Rujuk kepada mereka-mereka yang berada dalam industri ini yang boleh membantu. Sebab, bagi contoh, kalau contohnya kita sakit, kita bukan doktor, ataupun anak kita sakit, nak ke kita rawat anak kita sendiri. Anak kita nak bersunat, kita tak tahu sunatkan orang, nak kita sunatkan anak kita sendiri. Sebab kita ada puntik, tak boleh. Kita perlu rujuk kepada orang yang ahli. Jadi, untuk mengelakkan permasalahan berlaku ke atas harta kita apabila kita meninggal dunia, ataupun permasalahan berlaku kepada pusaka ahli keluarga kita, dapatkan khidmat daripada orang yang ahli dalam bidang pewarisan. Itu mesej yang jelas yang perlu kita ambil pegangan, ya. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Tu ada orang kata apa, kena faham dulu faraid. Lepas tu kena tahu macam mana kaedah-kaedah faraid tu. Dan perancangan harta tu pun kita kena buat semasa kita hidup. Dan insyaAllah kemudian hari bila kita tak ada, insyaAllah tak berlaku apa-apa yang inilah macam kita duduk dengar selalu. Tak adalah waris kita bergaduh apa semua. Dan masing-masing ada hak-hak yang dapat masing-masing, insyaAllah. Okay, baik. Sekali lagi Tuan Kamarul kata tadi. Tuan Kamarul sendiri pun cakap, nak faham, mula-mula sekali kena faham. Saya pun banyak kali saya ulang. Dapatkan ilmu berkenaan faraid mudah. Sekarang saya sendiri dah syorkan buku yang terbaik yang kita boleh dapatkan, insya-Allah, yang mudah untuk kita faham, santai-santai. Kita nak baca kitab mengenai faraid kita tak pandai. So kita dapatkan buku-buku yang lebih santai, yang mudah. Yang ahli dia dah tuliskan untuk kita. So nak dapatkan macam mana, mudah aja, boleh pergi ke bahagian komen, bahagian komen live, dapatkan di link yang kita letakkan di bahagian komen. Mudah saja, klik je. Okey. Nak nota, just tinggalkan komen, saya nak nota. InsyaAllah kita akan balik semula kepada tuan-tuan perempuan untuk dapatkan nota. Kan, selain tu kalau kata ada soalan-soalan nak dapatkan analisa faraid yang saya cakapkan tadi, untuk analisa faraid diri sendiri, boleh hubungi perunding-perunding pusaka sendiri di luar sana, ataupun orang yang pakar di luar sana, ataupun kalau kata ada di kalangan perunding yang menjemput tuan-tuan perempuan yang untuk hadir sesi forum pagi ni, tanya kepada perunding tu macam mana nak buat. Nak buat, Ustaz kata tadi ada boleh buat hibah, boleh buat wasiat, macam mana nak buat, boleh tanya kepada perunding itu. InsyaAllah mereka akan terangkan kepada tuan-tuan perempuan macam mana jalan terbaik untuk buat semua itulah, dari segi documentation semua bahagian. Okey, kita dah nak pergi kepada soalan terakhir lah kepada panelis-panelis kita masing-masing. Kita untuk sesi kali ni, macam saya cakap tadi, forum Jumaat ni kita bawa 4 sesi, maksudnya akan ada 3 lagi sesi. So untuk sesi pertama ni kita nak santai-santai, soalan pun basic, ringkas-ringkas je. Okey, untuk soal sesi-sesi seterusnya kita akan pergi dengan soalan-soalan yang lebih mendalam, macam mana hak anak luar nikah,
macam mana hak apa tu dari segi orang yang berpoligami, anak orang yang mualaf, macam mana baitul mal itu ada fungsinya dalam faraid, ada haknya. Kita akan lebih mendalam soalan-soalan kita, dan kita juga akan dapatkan soalan-soalan daripada tuan-tuan perempuan di luar sana. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau kami akan menjawab apa tu dalam sesi-sesi seterusnya. Okey, insya-Allah. Baik Ustaz, kita dah pergi kepada soalan terakhir lah Ustaz. Okey Ustaz, dengar Okey, Ustaz Amy, soalan terakhir saya hari ni lah, untuk sesi kali ni lah Ustaz. Apa nasihat Ustaz kepada orang ramai kat luar sana lah, yang bila kita kata kejamkah faraid? Nasihat Ustaz sendiri kepada orang ramai kat luar sana berkenaan faham berkenaan hukum faraid ni Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satulah, biasa je kalau minta nasihat, saya bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allimul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ta'allimul fara'idha, belajar Nabi kata sendiri tu. Nabi yang kata belajar ilmu faraid. Tak tahu belajar, tak tahu cari ilmu. Cari bahan bacaan, tanya orang yang tahu. Dalam main pusaka ni ada perunding-perunding, boleh tanya perunding main pusaka ni ramai. Minta bantuan mereka. Ta'allimul faraid, belajar ilmu faraid ni. Wa 'allimuha. Dah belajar, dah tahu, kena sampaikan. Tu belajar dan ajarkan. Sebab apa Nabi minta kita belajar dan ajarkan? Fa innaha nisful ilmi. Ilmu faraid ini Nabi kata separuh daripada ilmu. Separuh pada ilmu, ulama mengatakan ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang hidup, dan yang kedua ilmu yang ketika meninggal dunia. Jadi faraid ini ilmu ketika meninggal dunia. Wa huwa yunsa, dan ilmu ni akan dilupai. Tu Nabi suruh kita belajar. Sebab akan dilupai ilmu ni. Akan dilupai. Tak apa Ustaz, kita dah setuju dah bagi sama rata, tak perlu faraid. Tengok, saya belajar faraid. Tak apa Ustaz, ada hibah Ustaz, kita hibah je semua. Macam tu kan contohnya. Saya belajar faraid. Tu masalah tu. Bukan maksud saya kata hibah tu tak boleh, boleh. Tapi jangan sampai menolak terus 100% faraid itu, itu tak baiklah. Tu sebab Nabi kata huwa wa yunsa. Kan? Wa huwa yunsa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia adalah ilmu yang mula-mula akan diangkat oleh daripada umatku. Itulah. Saya datangkan hadis ini supaya memberi motivasi kepada semua untuk belajar ilmu faraid ni. Belajar alim lagi, itu saya nak. Kan? Saya minta yang mendengar ni belajar betul-betul. Belajar tu, lepas tu ajarkan pula. Dia tak kira siapa. Kadang-kadang maaf cerita lah, kadang-kadang imam pun kadang-kadang tak tahu, imam masjid pun tak tahu faraid ni. Dia ikut faraid dia je. Dia aku imam, aku tentukan bahagian aku. Tu dalam bab harta pusaka ni tu kena jaga-jaga. Kalau ada kopiah kat kepala tu, kadang-kadang boleh tercabut kopiah tu. Jadi alhamdulillah saya ni tak cabut lagi kot, ada gam ni. Itulah sebuah sedikit nasihat saya untuk para pendengar semua. Okey, wallahu a'lam. Okay. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat Ustaz tu. Cakap apa, dia ilmu ini akan dilupakan Ustaz kata tadi. So kita lah orang yang kena yang sama-sama yang dengar hari ni kena dan ajarkan kepada orang lain. Saya juga tertarik bila Ustaz kata tadi, bila kita buat hibah, kita tak ambil tahu pasal faraid sebab kita dah buat hibah, salah. Macam mana pun perancangan yang kita buat, sebab tu saya perunding main pusaka sendiri pun faham benda ni. Bila kita nak menasihati masyarakat di luar sana, walaupun ada yang nak buat hibah semua, kena dulu faham faraid. Kita buat dulu analisa faraid diri kita tengok dulu. Kita nampak hak pembahagian tu macam mana. Kemudian bila kita dah faham faraid
semua mesti kena faham faraid dulu. Kita dah dapatkan nasihat daripada ahli dalam bidang faraid. So, sekarang kita nak dapatkan nasihat daripada orang yang berada di lapangan sendiri dalam bidang perancangan pusaka. Kawan baru boleh dengar ke? Kawan baru boleh dengar ke? Sangkut line dia. Tuan Kamarul mungkin putus ni dengan kita. Masalah. Connection kita tunggu sekejap. Tunggu sebentar. Tuan Kamarul ini. Kebetulan kita ada Hello? tak? Dengar Dengar. Saya ada soalan ada soalan yang pun kita punya live tak. Okay. Soalan dia katanya ayahnya selepas kematian ibu, ayah dah berkahwin semula. Ayah berkahwin semula selepas kematian ibu. Okay. Dan dalam semasa tempoh perkahwinan dalam orang kata dalam dengan ibu baru ni tak ada harta semencaran bersama ke, tak ada. Dan kemudian ayah meninggal dunia. So ibu baru ni ada hak ke tak dalam faraid? Itu soalan dia. Sebelum kita kembali balik kepada Tuan Kamarul, kita boleh jawab soalan ni dulu tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam faraid, antara ahli waris yang berhak adalah pasangan suami atau isteri yang melalui pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Dalam persoalan tadi, isteri tersebut walaupun dia baru kahwin dengan suami itu, bila suami itu meninggal dunia, isteri akan dapat bahagian harta pusaka suami. Dia tak kira isteri muda ke isteri tua ke, selagi dalam ikatan yang perkahwinan yang sah, walaupun baru dia kahwin kan, baru nikah, luar majlis dia meninggal, isteri itu akan dapat harta pusaka suami. Dia berhak terhadap harta pusaka suami. Dalam kes ni sebab ada anak, si mati tu punya anak, isteri akan mendapat 1/8 lah daripada harta pusaka suami. Itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jelas, ringkas. Tak dapat bahagian dia berapa lagi. Sebab ada anak dapat 1/8. Itu maksudnya asalkan perkahwinan tu, pernikahan tu sah betul-betul syarak, ada hak ibu bila ada hak isteri bila suami meninggal dunia. Kena faham benda tu. Okey. Kita balik kepada Tuan Kamarul. Tuan Kamarul okey dah? Boleh. Tak tahulah apa jadi lain dia. Problem sikit tak apa. Kita nak balik kepada soalan last kita lah kepada Tuan Kamarul. Tadi kita dapat dah nasihat daripada Ustaz Hilmi kepada masyarakat. So saya nak dapatkan nasihat daripada Tuan Kamarul sendiri sebagai orang yang berada di lapangan kepada masyarakat kita kat luar sana, macam mana Tuan Kamarul? Silakan Tuan. Okey, insyaAllah. Pertama, kita sebagai umat Islam kita perlu melihat satu skop yang lebih besar. Skop yang mana kita perlu berusaha untuk bahagia di dunia dan juga sejahtera di akhirat. Okey. Kalau kita tidak berusaha di dunia ini, kita tak ada apa harta pun nak ditinggalkan kepada waris-waris. Itu sebabnya kita perlu melihat dalam konsep perancangan legasi. Bermaksud apa? Kita perlu
fokus. Salah satunya usaha untuk mempunyai pendapatan. Supaya bila kita ada pendapatan, kita dapat berkahwin, ada zuriat, membahagiakan zuriat, membahagiakan pasangan, dan juga membeli harta, membuat simpanan. Supaya apa? Apabila meninggal dunia, adalah harta-harta yang dapat diturun milikkan. Tidak ada gunanya ada pun konsep faraid sebagainya, tetapi kita tidak ada sebarang harta pun yang dapat diturun milikkan, yang dapat memberi manfaat, yang boleh memberi kebahagiaan kepada waris-waris. Jadi kita perlu lihat, umat Islam perlu lihat usaha dalam memperkukuhkan ekonomi kita semasa hidup. Kadang-kadang ada baru yang saya jumpa takut nak kaya. Sebab apa? Nanti kaya nanti anak-anak bergaduh. Jangan berpendapat seperti itu. Kita perlulah memperkukuhkan ekonomi kita dengan berusaha menimba ilmu supaya kita mendapat pendapatan yang baik, yang halal. Dan kemudian kita juga gunakan harta itu untuk membahagikan keluarga kita masa hidup. Tetapi kita tak tahu bila kita pergi. Jadi kita juga buat perancangan supaya sekiranya kita terpergi awal, kita dah buat perancangan supaya apa saja hutang kita terbayar. Harta kita dapat diturun milik dan juga harta-harta ini dapat sampai kepada waris-waris kita dan dapat dimanfaatkan. Dan juga jangan lupa, sebahagian harta kita juga mungkin dapat sampai dalam bentuk saham akhirat kita, yang mana dapat disedekahkan, dapat diwakafkan. Jadi sangat rugi kalau kita semasa hidup kita tidak nampak skop besar itu, tidak nampak skop perancangan legasi, tidak nampak skop untuk berusaha mendapatkan harta, tidak dapat melihat skop untuk membuat perancangan supaya harta ini dapat memberi manfaat kepada waris-waris kita, bukan satu generasi tapi berpanjangan. Jadi yang saya lihat hidup ini dalam skop perancangan legasi, bukan hanya hidup dan tunggu mati. Itu nasihat saya. Okey. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul atas nasihat. Okey, kita dah sampai di penghujung kita punya sesi untuk forum pada hari ini. Sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini, sekali lagi saya nak syorkan kepada orang ramai di luar sana yang menonton forum kita, yang berminat nak dapatkan buku Faham Faraid daripada penulis kita, penulis jemputan kita sendiri sebagai penulis, Ustaz Helmi, boleh pergi ke bahagian komen ataupun pergi ke website www.fahamfaraid.com, boleh buat pembelian untuk buku di sana. Dan kalau ada pertanyaan, boleh hubungi perunding-perunding kita yang dikenali ataupun yang berada berdekatan. Hubungi mereka, dapatkan tanya persoalan-persoalan yang ada berkenaan dengan faraid, ataupun ada persoalan-persoalan berkenaan macam mana nak buat perancangan harta, atau persoalan berkenaan hibah ataupun wasiat, boleh hubungi mereka. Kalau ada yang invite anda untuk tonton ni dan bila dah tonton, dah faham, nak dapatkan penjelasan lebih lanjut, tanya kepada yang invite anda untuk hadir sesi pada hari ni. So jangan lupa juga forum Jumaat ni juga bersiri. Kita akan ada lagi 3 siri bersama dengan Ustaz Helmi, soalan-soalan yang lebih detail dalam berkenaan dengan faraid. Untuk hari ini kita tanya soalan-soalan yang ringkas terlebih dahulu sebagai pengenalan. Nanti sesi akan datang akan ada soalan yang lebih mendalam tentang faraid, kita nak faham lebih mendalam. So dengan itu saya tamatkan untuk sesi forum Jumaat pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama, insyaAllah. Tutup dengan alhamdulillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.